Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pesyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Nur Hadi bin Abdullah dan saya berasal daripada Pahang. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang falsafah dan isu semasa berkaitan isu agama dalam acuan Malaysia. Saya akan mulakan dengan pengertian falsafah. Falsafah berasal daripada perkataan Greek, iaitu philosophia, yang bermaksud cinta akan keakrifan, love of wisdom. Gabungan dua perkataan tersebut, philo bermaksud love ataupun cinta dan sophia bermaksud wisdom, iaitu keakrifan dan kebijaksanaan atau cinta kepada kebijaksanaan dan keakrifan sebagai satu ciri kemanusiaan. Falsafah datangnya daripada perkataan Greek, iaitu philosophia, yang kemudiannya dalam bahasa Inggeris menjadi filosofi. Perkataan falsafah adalah dalam bahasa Melayu, tetapi asalnya dari perkataan Arab, iaitu falsafah. Contoh persoalan-persoalan falsafah yang terdapat dalam ilmu falsafah ialah soalan-soalan umum seperti apakah makna kehidupan, apakah sifat kewujudan dan hakikat kewujudan itu yang terdapat dalam kajian metafizik. Falsafah membuatkan kita berfikir secara mendalam mengenai perkara yang asas dan persoalan pokok mengenai sesuatu isu itu, supaya kita dapat satu pemikiran yang jelas tentang apakah persoalan pokok yang terdapat dalam sesuatu bidang itu. Ciri-ciri ideologi kebangsaan seperti yang termaktub dalam rukun negara pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Ini adalah satu ciri umum yang dianuti oleh ramai penduduk di negara ini, iaitu di Malaysia, yang juga mewakili masyarakat yang berbilang kaum. Kepercayaan kepada Tuhan seharusnya tidak menimbulkan masalah, kerana kepercayaan kepada Tuhan dianuti oleh mereka dari pelbagai agama, misalnya agama Islam, Kristian, Hindu atau agama yang dikaitkan dengan masyarakat Cina seperti Isma dan Buddhisme. Semuanya mempunyai konsep ketuhanan. Walaupun diakui bahawa fahaman Buddhisme tidak ada secara eksklusif disebut tentang Tuhan, namun ada unsur-unsur kerohanian yang boleh dikaitkan dengan konsep ketuhanan. Polemik penggunaan kalimah Allah telah menimbulkan keresahan dan konflik yang berpanjangan, khususnya membabitkan hubungan di antara umat Islam dan pengikut Kristian, khususnya di Semenanjung Malaysia. Insiden serangan dan cubaan pembakaran 3 buah gereja yang berlaku memperlihatkan bagaimana isu tersebut berpotensi dieksploitasi bagi mencetuskan ketegangan antara penganut pelbagai agama di Malaysia. Penggunaan kalimah Allah oleh masyarakat Kristian khususnya di Borneo telah dilakukan dalam tempoh yang lama tanpa sebarang konflik. Namun isu ini mula menjadi polemik apabila penggunaan tersebut mula diperluaskan menerusi medium penerbitan akhbar rasmi gereja yang memperlihatkan komposisi umat Islam yang lebih banyak berbanding penganut Kristian. Hal ini membawa kepada permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi yang difailkan oleh pihak gereja Roman Katolik diketuai Archbishop Murphy Pakiem bagi mengisytiharkan bahawa tindakan KDN mengeluarkan larangan penggunaan kalimah Allah oleh pihak gereja adalah tidak sah. Walau bagaimanapun isu ini tidak terhenti setakat itu saja, kerana pihak gereja telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan pada tahun 2013 dengan mengemukakan 26 hujah bantahan. Rayuan berpanjangan berkaitan isu ini tamat pada Jun 2014 apabila Mahkamah Persekutuan memutuskan untuk menolak permohonan gereja. Perkara 3-1, Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Namun saya amat tertarik dengan hujah dari seorang tokoh agama di Malaysia, iaitu Dr. Muhammad Asri, Dr. Mazhar. Beliau menyimpulkan berkenaan perkataan Allah boleh digunakan oleh agama lain selagi mana ia merujuk kepada Tuhan yang supreme, Tuhan yang Maha Esa, bertepatan dengan konsep Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Namun Malaysia mempunyai kaedah tertentu bagi mengelakkan tension dalam kalangan kaum. Oleh kerana keadaan yang tidak mengizinkan, maka lebih baik isu perkataan God itu tidak digunakan dalam Bible. Kepelbagaian agama dan kepercayaan
di Malaysia perlu dimanfaatkan sepenuhnya agar keunikan ini menjadi satu kelebihan negara di mata dunia. Antara pendekatan yang perlu diambil ialah dialog antara agama, mengharmonikan hubungan pelbagai komuniti agama dan menangani ekstremisme agama. Perpaduan akan kekal dan semakin utuh sekiranya semua masyarakat beragama menghayati dan mengamalkan ajaran agama masing-masing dengan menghormati perlembagaan negara. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible, terjemahan bahasa Melayu atau apa-apa percetakan dan tulisan agama Kristian dalam apa bentuk sekalipun dilarang sama sekali di Selangor. Beliau juga bertitah jika umat Islam boleh menghormati penganut agama lain dengan tidak mencampuri urusan berkaitan agama mereka, maka penganut agama selain Islam turut menghormati penganut agama Islam, khususnya dalam penggunaan kalimah Allah yang menjadi pegangan utama umat Islam. Institusi raja-raja merupakan payung bagi bangsanya, berfungsi sebagai pelindung rakyat jelata dari sebarang bentuk ancaman pada kedaulatan bangsa dan agama yang dipayungnya. Malaysia adalah sebuah negara yang aman dan harmoni. Sebagai rakyat Malaysia dengan pelbagai identiti, etnik dan budaya, kita mesti berusaha untuk menangani perbezaan kita dengan rendah hati, kewajaran dan keadilan. Masyarakat perlu menyokong kerana dalam tindakan menguatkuasakan kedaulatan undang-undang dan menggalakkan secara aktif perpaduan negara dengan mengambil tindakan segera terhadap kenyataan dan provokatif yang boleh membawa konflik dan ketegangan dengan kesan-kesan serius yang menjejaskan keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Sehubungan itu, Al-Quran mengajar umat Islam apabila berlaku pertembungan antara Islam dan agama lain, menjadi tanggungjawab umat Islam menyeru mereka supaya menerima konsep Allah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran tersebut. Persoalannya, adakah pihak gereja Katolik bersedia untuk mempertimbangkan seruan Al-Quran untuk menggunakan kalimah Allah dengan merujuk kepada hakikat yang sama, iaitu Tuhan yang Maha Esa tanpa sebarang sekutu baginya? Terima kasih.